Jadi harta ghanimah ni dia ada sebelum bahagi, lepas bahagi. Jadi bila sebelum bahagi harta ghanimah berlambak-lambak kan. Jadi tentera ni boleh tak dia guna? Tabassut. Dia guna. Ada buah makan, ada daging kita buat barbecue. Banyak ni. Jadi boleh tak dia tabassut? Dia menikmati harta ghanimah sebelum bahagi. Boleh ke? Boleh dia kata. Contohnya dia ambil beras, kita masak, ambil gandum. Ni belum bahagi lagi ni. Boleh. Bi akhdhil qut. Kemudian wama yasluhu bihi. Wama yasluhu bihi wa lahmin wa syahmin. Wama yasluhu bihi itu maksudnya sesuatu yang qut itu akan menjadi baik dengannya. Maksudnya kalau beras kan, mungkin kita perlukan garam, kita perlukan rempah, kita perlukan benda-benda yang merupakan sesuatu yang digunakan, dicampur dalam masakan kan, untuk memperelokkan masakan tersebut. Maka boleh. Lagi? Ambil daging boleh, ambil lemak boleh. Wa kulli ta'amin yu'tadu akluhu umuman. Dan boleh juga apa dia? Walil ghanimi ni. At-tabassut fil ghanimah bi akhdhil qut wa 'alfid dawa. Boleh. Jadi ada ni binatang-binatang kita ambil jerami-jerami ni yang ghanimah juga. Kita bagi makan pada binatang. Ada jagung-jagung bagi makan. Boleh. Tibenan, jerami, syair ada. Dan apa sahaja. Lagi? Dan boleh sembelih binatang ghanimah untuk dimakan. Untuk sembelih, untuk diambil daging. Satu daging memang dah ada. Satu lagi hidup kita sembelih. Boleh. Kemudian boleh tak makan buah? Buah ni dah ekstra. Yang tadi tu adalah makanan ruji kan. Kut, daging, lauk. Tapi sekarang ni buah pula. Buah ni kira benda yang dimakan secara tafakkuh. Jadi buah durian dia, buah jambu dia. Boleh tak? Boleh. Jawazul fakihah. Ada khilaf. Pendapat yang muktamadnya boleh. Jawazul fakihah wa hiya mimma yu'kalu ghalib. Dengan syarat buah itu memang benda yang dimakan ghalibnya. Wasani qala la yajuz. Tak boleh. La yata'allaq biha hajatun haqqah. Jadi dia kata buah ni bukan benda yang urgent nak kena makan. Kalau tak makan pun tak apa. Ini semua lauk, nasi, itu semua memang nak makan segera. Buah tak perlu. Dia bukan benda yang ada keperluan segera untuk makan, maka tak boleh dimakan. Kita kena bahagi dulu, barulah boleh dimakan. Kemudian ada khilaf. Ada khilaf tentang setelah binatang daripada harta ghanimah itu disembelih, adakah kena ganti balik? Adakah kena ganti balik? Tak perlu ganti balik. La tajibu qimatul madhbuh. Tak perlu ganti balik. Yang dah sembelih. Lepas tu baru kita bahagi apa yang berbaki. Kemudian dan juga ada khilaf. Adakah keharusan yang disebutkan tadi hanya khusus kepada orang yang muhtaj, orang yang memang perlu sangat kepada makanan, ataupun makan biasa je, makan pagi, makan tengah hari, makan malam? Tak adalah kata berada dalam keadaan terdesak untuk makan kan. Adakah hanya dikhususkan kepada muhtaj ataupun umum? Boleh guna untuk makan biasa je. Itu pendapat muktamadnya, wa annahu la yahtasul jawaz bi muhtaj. Tidak khusus untuk yang muhtaj ila ta'amin wa 'alafin. Wa thani kata yahtassu bihi fala yajuzu li ghairihi akhdhuhuma. Kemudian wa annahu la yajuzu dhalika liman lahiqal jaysha ba'da al-harbi wal hiyazati. Kenapa perbahasan ini dibangkitkan? Kita telah jumpa perkataan ghal. Ghal ni orang yang mengkhianati harta ghanimah. Ghulul. Dia punya bendanya. Jadi dikhawatiri perbuatan ni sebab harta ghanimah belum diberikan. Jadi tasarruf padanya
mungkin kita kata tak boleh, sebab belum ditentukan dia punya hak yang mana satu. Ini belum dibahagikan. Tetapi berdasarkan huruf ataupun mungkin ada hadis dan amalan sahabat, bila selesai perang, walaupun harta ghanimah belum dibahagikan, mereka dah ambil untuk masak, dah ambil untuk lauk. Benda tu berlaku. Jadi perkara itu dibenarkan. Kerana apa? Kerana ada contohnya daripada amalan para sahabat misalnya. Kemudian wa annahu la yajuzu dzalika liman lahiqa. yang demikian itu maksudnya yang demikian tabassut ila akhirih, tidak dibenarkan liman lahiqal jaisha ba'dal harbi wal hiyazah. Faham? Tak boleh kepada orang yang datang kepada tentera lepas perang dah habis dan selepas harta ghanimah itulah diperoleh. Hiyazah, maksud hiyazah memperolehi harta ghanimah. Hiyazatu al-ghanaim, harta ghanimah. Seterusnya, Wa anna man raja'a dia hanya khusus untuk tentera yang terlibat dalam peperangan itu. Yang tak terlibat dengan peperangan itu, kalau dia datang, dia tak boleh makan daripada makanan yang disediakan, yang diambil daripada harta ghanimah. Sebab ia kan khas untuk orang yang terlibat sahaja. Jadi mereka tak terlibat, mereka tak menyertai peperangan itu, maka dia tak ada hak untuk menikmatinya. Kemudian wa anna man raja'a ila daril islami wa ma'ahu baqiyatun lazimahu radduha ila al-maghnam. Maksudnya ini hanya dibenarkan sekadar perlu. Bila perang selesai, jadi kita perlu makan apa semua, kita mana bawa makanan? Takkan nak tunggu harta ghanimah ni bahagi baru boleh makan. Sebab itu dibenarkan. Jadi dia dah ambil dah, mungkin bubuh dalam kantong dia apa semua. Dia hanya boleh guna makanan tersebut sekadar yang diperlukan selagi mana belum dibahagikan. Jadi dia ambil dan ada baki. Maka baki itu dia tak boleh ambil. Baki itu maksudnya dah melebihi hajat, keperluan pada ketika itu. Maka yang baki itu dia mesti apa? Dia mesti pulangkan balik, supaya yang baki itu diagihkan kepada ghanimin mengikut kaedah pembahagian dia. Faham? Raddaha ilal maghnam ay al-ghanimah. Dia kena pulangkan balik. Kerana yang dia ambil itu hanya dibenarkan untuk waktu itu saja. So kalau waktu itu sudah habis, dia kena pulangkan balik dan diagihkan macam biasa. Kemudian wa mawdi'ut tabassuti daruhum. Yang dibenarkan tabassut tadi tu, ambil daripada harta ghanimah sebelum agih ni, hanya ketika kita berada di negara orang kafir. Sebab itu keperluan waktu tu. Tapi kalau dia dah balik ke negara Islam, maka dia tak boleh tabassut tadi. Dia hanya boleh menikmati ghanimah yang bahagian dia sahaja. Wa mawdi'u tabassuti ad-daruhum. Kemudian dan tabassut itu boleh juga, maksudnya selagi mana belum sampai ke negara Islam. On the way, perjalanan. So kita perlu makan, kita perlu kenderaan, kita perlu sembelih, boleh. Tapi kalau dah sampai, harta ghanimah dah dihantar ke pembendaharaan negara, nak ditentukan berapa kadar semuanya, yang itu dah tak boleh, kena pulangkan balik. Yang baki-baki itu semua kena hantar kepada bahagian pembendaharaan. Jadi macam mana sahabat tabi'in, negara-negara Islam menguruskan harta ghanimah, kita boleh tasawurkan macam mana. Bila ditawan Farsi kan, jadi harta ghanimah dilunggukkan dekat Madinah kan. Harta ghanimah ni dia perlu iman. Macam saya sebut lah, kita masuk dalam istana tu, jadi ada cincin apa semua, benda kecil kan. Jadi mungkin tentera tu masuk poket dia, mana orang sedar, mana orang tahu harta yang ada di situ semua sekali. Itu yang berlaku ghulul, penyelewengan harta ghanimah. Sebut satu orang tu dia mati syahid tapi masuk neraka, rupanya dia menyelewengi harta ghanimah kan. Kemudian ولغانم رشيد ولو محجورا عليه بفلس
الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة. Kemudian harta ghanimah ni seseorang itu dia boleh tarik diri ataupun dia boleh tanazul. Dia kata saya tak nak ambil, saya jihad kerana Allah, saya tak nak ambil semua ni ghanimah ni, pulang pada dia. Itu hak dia, dia tak nak ambil, pulang. Tapi dengan syarat apa? Ghanim itu mesti rasyid, walaupun dia mahjur ali bifalas. Dia ni sedang berada dalam sitaan, sebab dia ni muflis. Dia juga, walaupun dia ni muflis, sepatutnya mungkin akan ada orang kata oleh kerana dia muflis, kita tak boleh benarkan dia tolak harta ghanimah. Sebab apa? Dia kan ada hutang, muflis. Jadi kalau dia tolak harta ghanimah, maka tak dapatlah dia nak bayar hutang dia. Jadi untuk orang muflis, kita kena wajibkan dia ambil harta ghanimah, supaya harta ghanimah itu akan digunakan untuk bayar hutang. Boleh tak? Ada tak arahan khas seperti itu? Tak. Walaupun dia itu mahjur ali bifalas, dia juga boleh apa? Tidak mengambil. Dia kata saya tak nak ambil, saya jihad kerana Allah. Al-i'rad 'anil ghanimah qabla al-qismah. Boleh. Wal asahu جوازه بعد فرض الخمس وجوازه لجميعه. Jadi jawazu zuhur itu al-i'rad. Pendapat yang asah, harus untuk dia menolak mengambil harta ghanimah ini sebelum pembahagian berlaku, satu. Yang kedua, selepas sudah di farz. Farz ni maksudnya sudah diasing-asingkan 1/5. Dia satu harta ghanimah berkumpul sekali, belum di farz. Bila dah di farz tu maksudnya kita dah keluarkan 1/5. Sebab 1/5 dah dikeluarkan. 1/5 dikeluarkan, yang baki itu akan diberikan kepada ghanimin. Jadi walaupun selepas farz sudah diasingkan antara 1/5 dengan 4/5, dia juga boleh menolak. Lagi dan hukum boleh ni semua orang boleh. Wa jawazuhu li jami'ihim. Kemudian وبطلانه من ذوي القربى وسالب. Wa butlanuhu min zawil qurba wa salibin. Tetapi al-i'rad ni tidak sah daripada zawil qurba dan tak sah daripada salib. Apa maksud dia? Wa butlanuhu ay butlanul i'rad min zawil qurba wa salib. Semalam saya sebut dia ada yang dipanggil harta ghanimah berbentuk salab. Man qatala qatilan falahu salabuhu. Nabi SAW sabda, siapa yang membunuh seseorang musuh, maka milik dia salab yang ada pada orang yang terbunuh tadi. Salab tu maksudnya semua harta yang ada di tubuh maktul, dia punya. Maka salib ni sepatutnya dia berhak mendapat semua harta yang ada di tubuh maktul. Kalau harta tu milik dia lah. Sekarang ni dia kata saya tak nak ambil i'rad. Dia tak nak apa? Tak nak ambil. Maka i'rad dia itu tidak sah. Faham? Harta tu dia punya. Dia ambil, kalau dia tak nak, dia bagi kat orang. Dia ambil dulu, dia bagi kepada orang. Jadi al-i'rad 'anis salib itu tidak sah. Faham? Zawil qurba pula. Zawil qurba ni adalah harta ghanimah ni, dia akan dibahagikan seperti ayat Quran yang ma'ruf itu, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu. Jadi harta ghanimah ni kita akan pecahkan. Pertama kita akan keluarkan 1/5. 1/5 ni dia akan jadi harta Baitul Mal. Faham? Akan digunakan untuk apa? Untuk perkara-perkara yang telah ditakyinkan oleh syarak. Apa dia? Fa anna lillah. Pertama, 1/5 tu akan digunakan untuk Allah. Fa anna lillahi khumusahu, Rasul, zawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi Allah dan Rasul ni maksudnya harta ghanimah itu digunakan untuk masalih amah. Faham? Untuk beli senjata ke, untuk baiki saddus sughur ke, dan seumpamanya. Ya kan, dia ada zawil qurba. Zawil qurba ni pun akan ambil daripada zawil qurba ni maksudnya apa? Zawil qurba ni maksudnya ahlul bait.
Ahlul bait. Ahlul bait. Sebab itu ahlul bait tak boleh terima zakat dahulu. Sebab apa? Mereka sudah ada peruntukan lain, iaitu daripada harta ghanimah. Jadi zawil qurba ni, mereka punya i'rad tu tak sah. Tak sah. Maksudnya dia ijtihad, dia kata saya tak nak ambil harta ghanimah. Dia punya ijtihad tu tak ada kesan apa. Tetap bahagian dia ada kat situ. Faham? Yang dia boleh buat setelah dia dapat, dia bagi kat orang. Apa boleh? Contohnya, dia telah ijtihad saya tak nak ambil. Kemudian dia kata saya nak ambil balik lah. Maka kita kena bagi kat dia. Tak boleh guna alasan hari tu kamu kan ijtihad tak nak ambil, maka hak kamu batal. Faham? Tak, hak dia tak batal walaupun dia ijtihad tak nak ambil. Kerana al-i'rad daripada zawil qurba tidak sah. Faham? Al-i'rad daripada zawil qurba tidak sah. Daripada salib tidak sah. Jadi salib dia akan mempunyai hak pada salab. Tak ada siapa-siapa boleh ambil. So dia kata dia tak nak. Tak apa, dia tak nak, dia ambil dulu, kemudian bagi kat siapa yang dia nak. Faham? Jadi pengisytiharan dia bahawasanya dia tak nak, tidak melucutkan pemilikan dia terhadap barang tersebut. Barang tersebut masih kekal adalah milik dia. Kemudian wal mu'ridu kaman lam yahdur. Mu'rid kan kita kata ghanimin, tentera-tentera yang menyertai peperangan, dia ada hak untuk tak nak ambil. Mungkin kalau zaman dulu dia ada list. Okey, siapa tak nak ambil, tulis nama kat sini. Okey, kalau dia dah tulis nama kat sini, lepas ni tak boleh tuntut dah. Faham? Kalau dia sudah i'rad, maksudnya dia telah dilucutkan hak daripada atau ghanimah, dia tak boleh tuntut semula, rujuk. Sebab bila dia i'rad, maka terlucutlah hak dia. Maka bila terlucut hak dia, dia seolah-olah tak hadir pun. Sebab orang yang tak hadir peperangan tak ada hak dalam harta ghanimah langsung kan. Jadi dia ni punya umpama seolahnya tak hadir langsung dalam peperangan tersebut. Itu maksud wal mu'ridu kaman lam yahdhur. Kemudian jadi kalau ada tentera yang mana dia menyertai peperangan dan dia ada hak pada ghanimah, dia tak sempat ambil, dia meninggal, maka hak harta ghanimah ni boleh diwarisi. Maka waris dia boleh datang untuk claim harta ghanimah tersebut. Macam mana harta ghanimah dulu kan, mewah. Allah Ta'ala bagi kepada orang Islam. Ihdal husnayain kan, Al-Quran sebut ihdal husnayain. Orang masuk perang ni ada salah satu daripada dua kebaikan. Sama ada dia mati syahid, maka itu husna, ataupun dia dapat harta ghanimah. Faham? Dia dapat harta ghanimah, itu pun dikira husna. Sehingga disebut dalam Fadilat Tijarah Muhammad Zakaria, ulama menyatakan sumber rezeki yang paling tinggi sekali adalah sumber rezeki daripada harta ghanimah. Sebab apa? Sebab sumber rezeki itu datang melalui amal yang paling tinggi, iaitu jihad. Amal jihad paling tinggi, maka hasil daripada jihad itu, maka dia juga hasil yang paling tinggi, iaitu harta ghanimah. Jadi itu yang sahabat jadi kaya tu, mewah kan, Sayyidina Abu Hurairah. Jadi orang tanya, mereka kaya ni sumber mana? Nega ke? Antaranya harta ghanimah. Fahaqquhu diwarisi, boleh diwarisi. Kemudian wala tumlaku illa bi qismatin. Harta ghanimah ni hanya akan dimiliki. Maksudnya harta ghanimah itu hanya akan berstatus milik tentera setelah dibahagikan. Bukan lepas perang harta ghanimah ada, automatik dah ada milik dah, tak. Selagi belum dibuat pengagihan, maka dia bukan milik khas kepada mana-mana tentera. Jadi apa faedah? Allahu Akbar. Wala tumlakul ghanimah illa biqismah. Kemudian walahum at-tamalluku wa qila yamlikuna. Wakila in salimat ila al-qismati bana milkuhum wa illa fala.
Lagi ويملك العقار بالاستيلاء jarang baca bab ni. Okey. Dia masalah pemilikan terhadap harta ghanimah ni, masa kita belajar bab zakat ada dibahaskan. Milik tak milik ni dia penting. Satu, dari segi sahnya tasarruf. Benda yang dia punya baru dia boleh tasarruf. Betul tak? Boleh jual, boleh hibah. Satu lagi, milik tak milik ni penting untuk kita bahaskan dalam bab zakat. Contohnya, harta ghanimah itu telah berstatus milik oleh ghanimin, tetapi ghanimin tak ambil lagi. Benda tu dah bahagi dah, panggil dah ambil. Bahagian semua dah ditentukan tapi tak ambil. Kemudian benda itu kekal dalam keadaan tak ambil selama setahun, berlalu 1 haul. Faham? Maka adakah ghanimin tu perlu bayar zakat? Ya, perlu bayar zakat. Faham? Sebab dia sudah berstatus milik. Itu faedah kita bahas milik kita milik. Tapi kalau harta ghanimah tu lambat diagihkan, lambat, dah setahun tak bahagi lagi, so adakah dibayar zakat? Tak bayar zakat. Faham? Sebab apa? Dia belum berstatus milik. Jadi sebab itu perlu diketahui bila dimiliki, bila belum dimiliki. Sebab milik tak milik ini dia punya implikasi segi hukum berbeza. Faham tak? Jadi sebab itu dibahaskan bila tu sebenarnya harta ghanimah itu dimiliki. Maka dia kata wala tumlakul ghanimatu illa biqismah, dengan pembahagian dibuat. Kemudian boleh bagi ghanimin untuk memiliki sebelum kismah. Ini ibarat tengok dalam syarah tak jelas. Ada satu wajah dhaif kata, sebelum kismah berlaku, ghanimin sudah memiliki harta ghanimah, cuma dia punya pemilikan tu dhaif. Faham? Dhaif. Ada satu lagi wajah dhaif kata, in salimat ilal qismah. Kalaulah harta ghanimah itu selamat sampailah dibahagikan, maka bana milkuhum, wa illa ay bi an talifat aw a'radu fala milka lahu. Wajah yang kedua ni dia kata, contohnya lah kita kata tentera telah menang awal tahun. Bila telah menang, kita telah istilah kita telah kuasai harta ghanimah, tapi pembahagian hanya dibuat pada bulan 3 contoh. Maka wajah ni kata, kalaulah harta ghanimah itu kekal ada, tak talaf, sampailah dia dibahagikan kepada ghanimin, maka bana milkum. Mana milkum tu maksudnya ternyata mereka telah memiliki harta ghanimah itu semenjak daripada istilah tu lagi. Tarikh milik tu ialah bulan 1, bukan bulan 3. Bil islah bil qismah. Cuma selagi belum bahagi, dia punya hukum whole, kita belum hukum dia punya. Tapi bila kita dah bahagi, maka dia punya, tapi pemilikan itu tarikh dia bukan bermula daripada 3 bulan 3, tapi bulan 1. So kalau dia ada kaitan dengan zakat, haul itu kita akan mula daripada bulan 1, bukan bulan 3. Faham? Tapi pendapat yang muktamad, pukul 10 apa habis? Suku. Pendapat yang muktamad tidak. Tarikh pemilikannya hanya bermula daripada bulan kismah, bukan bulan istilah. Faham? Bulan kismah bukan bulan istilah. Lagi? Walau kana fiha kalbun aw kilabun tansabu. Semasa Salahuddin Al-Ayyubi menawan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni zaman Sayyidina Umar diperolehi tanpa perang. Dia sebenarnya orang Islam kepung tu. Cuba baca kisah macam mana Baitul Maqdis tu dikepung oleh tentera kan, Khalid bin Al-Walid, siapa lagi, Ubaidah bin Jarrah. Baitul Maqdis ini atau nama yang lain Iliad kan. Iliad itu Baitul Maqdis, Jerusalem itu semua adalah nama-nama bagi Baitul Maqdis.
Kemudian jatuh balik kepada tangan orang Kristian. Kemudian ditawan semula oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Faham? Dan sekarang ni jatuh pula kepada tangan orang Yahudi. Jadi bila tentera Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menakluki Baitul Maqdis, panjang dia punya proses tu untuk sampai boleh takluk. Maka apa Salahuddin Ayyubi buat? Dia perlu dapatkan kesatuan orang Islam. So, orang Islam pun yang sekeliling pun berpecah-pecah agak. Jadi sebelum dia takluk Baitul Maqdis, dia telah tawan negara-negara Islam lain supaya mereka ni satu bendera je. Bersatu untuk takluk Baitul Maqdis. Sebab itu dikatakan oleh Perdana Menteri pertama Israel, perempuan. Dia kata masa kami bakar Baitul Maqdis, kami sangat takut pada malam tu. Kan masjid tu dibakar. Pernah tahu. Sebab takut orang Islam akan serang kami. Sekeliling lah. Sebab Palestin tu dia sekeliling semua negara Islam. Belah sini, belah Gaza tu Mesir, belah sini Jordan, belah sini. Jadi mereka tu dikelilingi oleh negara Islam, Israel sekarang ni. Tapi tengok orang Islam tak buat apa-apa. Negara lah. Oh, dia kata lepas ni senang je. Takut kan sebab Baitul Maqdis ni kota suci. Kalau kita baca sejarah macam mana tentera Daulah Umayyah hantar ke India, hantar Muhammad bin Qasim kan. Waktu itu ketua tenteranya adalah Hajjaj bin Yusuf. Muhammad bin Qasim ni anak saudara dia yang baru kahwin. Qasim ni baru kahwin kan waktu tu. Kahwin terus tinggalkan. Jadi Amir Sa'd. Umur 17 tahun. Amir Sa'd. Sebabnya dapat laporan orang-orang kafir dekat belah India ni telah buat apa? Telah buat wana pada orang Islam, perempuan Islam. Jadi hantar batalion ni, satu orang je kena. Ini Baitul Maqdis ingin ditawan, dibakar. Semua negara, bukan orang kan. Negara Arab sekeliling tu tak buat apa-apa. Faham? Jadi dia kata malam tu dia takut. Tapi tengok tak ada apa-apa pun. Maknanya senang je orang Islam ni untuk dibuli. Faham? So takut, ngecut. Betul orang Arab sana menganggap kejatuhan Baitul Maqdis tu adalah pengkhianatan orang Islam sendiri. Orang Islam, negara-negara Islam sekeliling. Dia pernah berlaku perang negara Arab dengan Israel tahun 40 lebih. 6 negara Arab lawan Israel, semua kalah. Faham? Padahal Israel itu kecil je, kalah. Wahan, takut. Okey. Jadi Saudara Ayyubi, setelah dia berjaya menawan Baitul Maqdis, dia punya tentera-tentera dia tu menetap di sana lah. Cerita itu. Jadi ada sebahagian orang yang di sana tu adalah keturunan daripada tentera-tentera Saudara Ayyubi yang bersama dengan beliau. Maksud bila tawan satu negeri, ada sebahagian orang balik kan, negara dia balik. Ada sebahagian orang tinggal terus ke negara di negara tersebut. Jadi keturunan, sebahagiannya keturunan tu ada. Dia boleh beza. Sebab yang keturunan, sebab tentera Saudara Ayyubi ni bukan semua Arab, campur-campur. Tentera bersekutu, gabung kan. Orang Islam bergabung ni untuk tawan. Sebab tu ada yang mengatakan salah satu daripada tentera tu adalah apa? Adalah orang Melayu. Ada satu orang Karkun, Haji Harun Dut, pada besar tu kan, security. Dululah security. Kenal kan? Kenal kata kenal? Jadi kata dia pergi mana? Negara mana? Canada. Dia pakai songkok Melayu tu. Kata dia jumpa satu orang. Orang tu kata saya jumpa di Turki satu orang yang dia tunjukkan. Dia kata dia ada songkok tu, songkok Melayu.
Dia kata saya waris songkok ni daripada datuk saya semua ni. Kan? Yang mana datuk dia tu dapat daripada tentera yang bersama Salahuddin Ayyubi. Faham? Jadi itu yang dibuat dakwaan tu bahawasanya sebab dia tentera bersekutu bersama-sama bukan orang Arab ni. Okey. Wa yumlakul aqar bil istila' wallahu alam. Banyak siapa? Ustaz Amir. Okay, kita habiskan. Ustaz Amir tak masuk? Entah kata tadi Ustaz Amir tak masuk? Betul? Wa yumlakul aqaru bil istila'. Jadi aqar ni maksud tanah, rumah, dia akan dimiliki dengan istila' kal manquli. Wa yumlakul aqaru bil istila'i kal manqul. Seterusnya, walau kana fiha kalbun aw kilabun tanfa'u wa aradahu ba'duhum wa lam yunaza' u'tiyahu. cuma dia ada iskal ibarat ni. Tanah-tanah ataupun bangunan-bangunan dimiliki dengan semata-mata istila'. Sebelum ni kita belajar bil qismah kan. Maka di sini tulis bil istila' tak apalah. Kal manqul. Sama macam barang manqul. Juga dimiliki dengan istila'. Sedangkan yang muktamadnya dia bukan dimiliki dengan istila'. Dia dimiliki dengan qismah. Jadi wa yumlakul aqaru bil istila'i kal manquli alladhi al kalamu sabiqu fihi fi ahadi awjuhihi wa tashbihu mazidun ala al muharrari mazkurun fi rawdah kasliha bani qarraba bihi milk al aqal wal iktifa fi milk. Baca dalam Mughni. ويملك العقار بالاستيلاء عليه لعموم الأدلة كقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية. وزاد على المحرر قوله كالمنقول لينبه بذلك على أن ملك العقار بالاستيلاء رأي مرجوح كما أنه في المنقول كذلك. Faham. Itu baru jelas. Jadi wa yumlakul aqaru bil istila'i kal manqul. Maksudnya masalah akar itu dimiliki dengan istilah sama macam masalah mangkul dimiliki dengan istilah. Faham? Maksudnya seperti mana mangkul dimiliki dengan istilah ala qaul dhaif, maka akar dimiliki dengan istilah pun ala qaul dhaif. Kalau tak jadi macam ta'arud dengan yang sebelum ni. Seterusnya, walau kana fiha kalbun aw kilabun tanfa'u wa aradahu ba'duhum wa lam yunaza' wa'tiyahu. jadi masalah harta ghanimah ni ada anjing. Anjing ni tak boleh dibelah. Jadi macam mana nak bahagi anjing ni? Anjing ada, mungkin babi pun ada. Babi bunuh je lah. Faham? Sebab babi memang binatang yang disuruh bunuh. Anjing ni ada manfaat juga. Said kan? Babi tak ada langsung. Tak bahas tentang babi ni. Walau kana fiha, pada harta ghanimah itu ada anjing. Ataupun ada anjing-anjing, seekor ataupun beberapa ekor, yang mana anjing itu boleh memberi manfaat untuk jaga dan seumpamanya. Dan ada yang nak, ada yang dia kata saya nak ambil anjing ni, maka bagi kat dia. Walam yunaza'. Dan tak ada siapa yang munaza'ah, tak ada siapa yang nak juga. Contoh ada seekor, ada seorang kata saya nak, tak ada siapa bantah, maka bagilah kat dia. Faham? Tapi kalau 2-3 orang nak, bendanya ada satu je. Contoh, wa illah wa in naza'u ghairu, maka usimat in amkana, kita akan bahagikan. Kalau boleh bagi, kalau benda tu banyak boleh bahagi. Tapi kalau benda ada satu, kita buat cabut undi. Siapa undi dia keluar, dia dapatlah anjing tu. Yang lain kena pasrah lah, sebab semua setuju menggunakan kaedah undi. Seterusnya, wa illa usi'at. والصحيح أن سواد العراق فتح عنوة وقسم ثم بدلوه. Ini khilaf yang masyhur. Kita kena faham status sesebuah negara itu, bagaimana dia ditawan
akan memberi kesan kepada masalah harta ghanimah. Faham? Ada yang khilaf masyhur ni satu Mesir. Mesir ni sahabat dapat ni anwatan ke sulhan. Sebab mana-mana negara yang ditawan secara paksa, maka semua yang ada kat situ harta dia adalah ghanimah. Kalau sesuatu negeri itu dibuka dengan perdamaian, kita tak boleh ambil harta dia sebagai ghanimah. Faham? Jadi di situ dia bagi kesan kepada status tanah tu. Maka ada beberapa negeri dalam sejarah khilaf tentang status dia. Contoh dia apa? Pertama, Sawadul Iraq. Jadi Sawadul Iraq ni dia ditawan secara unwatan ke sulhan. Anwatan ke sulhan. Pendapat yang sahihnya anna Sawadul Iraq anna sawadal iraqi futiha anwatan. Anwatan. Faham? Anwah. Maksudnya tanah dekat Sawadul Iraq ni adalah apa? Adalah tanah ghanimah. Okey, kalau dia tanah ghanimah, kenapa dia jadi macam harta umum je hari ni? Itu sejarah dia. Wa qussima, kemudian Wa qussima thumma badaluhu. dia sebenarnya harta ghanimah dan dia dibagikan kepada tentera. Kemudian saya di rumah targhib supaya apa? Supaya mereka bagi. Lepas mereka dah dapat, mereka bagi. Thumma bazaluhu. Wauqifa 'ala al-muslimina. Dan diwakafkan untuk orang Islam. Jadi status dia harta wakaf orang Islam. Kemudian Wa kharajuhu ujratun tu'adda kulla sanatin li masalihil muslimina. Jadi Sawadul Iraq ni tanah-tanah tu semua tanah wakaf. Sebab itu dia ada khilaf tentang masalah Mekah. Dia khilaf Syafi'i Hanafi. Adakah rumah-rumah dekat Mekah ni boleh dijual ataupun tak boleh dijual? Tanah-tanah dia adakah boleh jadi milik peribadi ataupun tidak? Jadi Sawadul Iraq ni sebenarnya dia harta wakaf. Semua tu harta wakaf. So bila harta wakaf sepatutnya tak boleh dijual. Jadi apa yang Sayyidina Umar telah buat, dia diwakafkan. Hasil daripada Sawadul Iraq itu akan jadi tampung orang Islam. Faham? Wa kharajuhu, kharaj tu hasil dia dengan tanam ke dengan apa. Wa kharajuhu, kemudian Wa kharajuhu ujratun tu'adda kulla sanatin li masalihil muslimina. Faham? Jadi hasil daripada sawat itu yang mana kita sewakan. Contoh orang sewa kan, sewa, hasil sewa tu mesti dimasukkan kepada Baitul Mal dan diberikan untuk maslahat orang Islam seluruh dunia. Tapi tak tahulah sekarang jadi macam mana. Ini cerita lama kan. Penyelewengan harta wakaf tu dah lama berlaku. Kemudian Wa huwa min abadana. pendapat yang kedua mengatakan Sawadul Iraq ni futiha sulhan. Bila dikata futiha sulhan, status tanah dia tu bukan tanah wakaf, boleh dijual beli dan seumpamanya. Ini benda ni khilaf. Ada beberapa peristiwa yang mana kita nak tafsirkan benda yang berlaku tu macam mana. Ada yang tafsirkan dia berlaku anwah. Ini kamu dah belajar sepatutnya dalam kitab hadis. Kemudian wa huwa min abadana. itu Sawadul Iraq ni dia mulai dari Abadan sampai ila hadisatil Mausil sampai Mausil, memanjang. Kemudian wa minal Qadisiyah, wa min al-Qadisiyati ila Hulwana 'ardan. Kemudian Qultu as-sahihu anna al-Basrata wa in kanat dakhilatan fi hadd as-sawadi falaysa laha hukmuhu. jadi kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Basrah, walaupun Basrah ni dia masuk dalam kawasan Sawadul Iraq, tapi dia tidak memakai hukum Sawadul Iraq. Maksudnya dia itu bukanlah wakaf. Falaysa lil Basrati hukmu, bukan, kecuali illa fi mawdi'i gharabi bidlatiha, melainkan tempat di sebelah barat Sungai Dajlah dan di sebelah timurnya wa mawdi'i syarqiyha. Maka kawasan itu saja adalah termasuk dalam hukum Sawadul Iraq. Kemudian Wa anna ma fi as-sawadi min ad-duri wal masajini yajuzu bai'uhu. Wallahu a'lam. boleh dijual. Baca syarah. Jadi adakah masalah ni Imam Syafi'i khilaf dengan Imam Rafi'i?
annama fis sawadi min ad-duri wal masakin. Baca. والصحيح أن الكسرة بتحقيق الموحدة والتسوية والصحيح أن في ما في السواد. والصحيح أن في السواد من الدور والمساكن يجوز بيعه والله أعلم إذ لم ينكره أحد ولهذا لا يؤخذ عليها خراج Kemudian ولأن وقفها يفضي إلى خرابها. نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم يجوز بيعها كما قاله الأزرعي تفقها وعليه يحمل ما قاله البلقيني عن النص وقطع به. maksudnya bukan maksudnya Imam Nawawi khilaf dengan Imam Rafi'i. Setuju tanah tu wakaf, tapi bangunan atas tu milik. Faham? Milik. Sebab tu boleh dijual. Faham tak? Kemudian lagi وقطع به من أن الموجود من الدور حال الفتح وقف لا يجوز بيعه. والثاني المنع كالمزارع. kemudian تنبيه لو رأى الإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه أو أقاراتها أو منقولاتها جاز إن رضي الغانمون بذلك. okey, bas. Baca last, ibarat last. فتحت مكة صلحا. Ini khilaf ni. Khilaf dengan Hanafi. Peristiwa Fatah Mekah tu kita nak tafsirkan apa? Jadi kalau kita baca hadis dia bahas. Mazhab Hanafi buktikan Fatah Mekah ini dibuka dengan anwah, bukan suluh. Jadi kita kata suluh, mereka kata anwah. Kalau nak kata Fatah Mekah itu dikuasai dengan peperangan, kena buktikan bila peperangan berlaku. Ada perang ke berlaku? Mereka kata ada. Dia memang ada sikit yang Khalid bin Awalid dekat kawasan nak masuk. Tapi kita kata itu tak dikira berperang dengan orang Mekah. Sebab orang Mekah dia pasrah aja. Tentera Islam masuk, dia pasrah. So dia dikuasai dengan suluh. Faham? Jadi nak tafsir suluh ke anwah? Kalau kita kata anwah, maka dia tak boleh dijual. Kalau suluh boleh jual. So mazhab Syafi'i, wa futihat Makkah sulhan faduruha wa arduha al-muhyah milkun yuba'. Dia boleh dijual beli. Mazhab Abu Hanifah tak boleh. Tak boleh jual beli. Sebenarnya. Jadi antara bukti kita boleh dijual beli sebab benda tu dah berlaku beratus-ratus tahun. Orang buat jual beli tanah dekat Mekah, jual beli bangunan di Mekah, dan ulama tak ingkar, maka ia menunjukkan dia itu adalah dijual adalah dibuka secara suluh, bukan anwah. Wallahu a'lam. Di bab yang seterusnya, masalah aman. Kita pun ada baca dalam Tirmizi hadis tentang aman. Ada tajuk kan, aman yang dibuat oleh perempuan. Dia bagi perlindungan kepada orang luar nak masuk harbi kan. Jadi adakah aman daripada perempuan dipakai? Ya. Aman ni umum dalam hadis kan. Walaupun dibuat orang yang paling lemah sekalipun, maka dia punya aman itu, perlindungan itu perlu dihormati. Dan siapa yang langgar boleh dikenakan sebarang hukuman. Wallahu a'lam.